亲爱的弟兄姐妹，今天早上我们要思想神的话语，取自于马太福音第7章24节至26节。Saudara-saudari sekalian, pada pagi hari ini mari kita merenungkan suatu ayat firman Tuhan yang tercantum dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. 马太福音7章24节至27节。 Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. 我们将要一起来读这段经文。首先，我们先以中文，之后印尼文。 Marilah kita sama-sama untuk membacanya. Yang pertama kita bahasa Mandarin, kemudian bahasa Indonesia. 读中文的可以跟我一起念，读印尼文的可以跟选平姐妹来念。 Yang berbahasa Mandarin bersama dengan Chanta Amina dan berbahasa Indonesia bersama dengan saya. 马太福音第7章24节至27节。 Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. 让我们来开始。 Mari kita sama-sama memulai. 所以，凡听了我这话又去做的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上，风吹雨打，水冲，撞击那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。 凡听了我这话而不去做的，好比一个无知的人把房子盖在沙土上，风吹雨打，水冲，撞击那房子，房子就倒塌了，并且倒塌得很厉害。 Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah badai, banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. 亲爱的弟兄姐妹，曾听过3只小猪的故事吗？ Saudara-saudari sekalian, pernahkah engkau mendengar cerita tentang 3 ekor babi kecil? 它是一则英国出名的童话故事，是在这个18世纪出版的。 Cerita ini adalah cerita dongeng yang terkenal di Inggris yang diterbitkan pada abad ke-18. 就是在这一个遥远的乡村里，住了一位猪妈妈和她的3个可爱的小猪。 Di mana di sebuah desa pegunungan yang terpencil tinggal seekor induk babi yang bersama dengan 3 ekor anak babi yang lucu. 有一天晚上吃过晚饭了，猪妈妈就把孩子叫在她面前，然后郑重地对他们说。 Suatu malam sehabis makan, induk babi ini memanggil anak-anaknya ke hadapannya dan berkata dengan tegas. 然后对他们说：“孩子啊，你们已经长大了，应该独立生活了。” Dan berkata kepada mereka, anak-anak kalian sudah dewasa, seharusnya bisa hidup mandiri. 等你们盖好了房子，你们就要搬出去住。 Sesudah kalian selesai membangun rumah, kalian harus pindah dan tinggal di luar. 之后这位3个可爱的小猪，他们就想要做一个漂亮、很扎实的一个房屋。 Kemudian 3 babi kecil yang manis ini masing-masing memikirkan bagaimana untuk membangun rumah yang indah. 老大就想，然后就随便的拿一些稻草围成了一个房屋。 Abang yang pertama, yaitu babi yang abang yang pertama memikirkan dia hanya menggunakan jerami untuk membangun rumahnya. 然后就想，哇，我自己已经有房子了，然后就在那边跳来跳去。 Maka dia sangat senang, aku sudah punya rumah sendiri. Kemudian dia melompat kegirangan. 然后老二就用这个木头，看到木头就拿这些木头来建成了一座房子。 Dan babi yang kedua dia melihat ada kayu dan dia mengambil kayu itu membangun rumah. 而老三就想，那些稻草屋、木屋怎么会坚固呢？ Dan babi yang ketiga dia melihat, oh rumah jerami dan rumah kayu itu bagaimana bisa kuat?
不，我在想，我宁可累一点，我也要建立一栋坚固的房屋。 Dia mengatakan, tidak, saya lebih baik capek sedikit untuk membangun rumah yang kuat. 于是这位老三，他就用那个砖来起了一座房子。 Jadi adik yang ketiga menggunakan batu bata dan ubin untuk membangun rumahnya. 然后作业的不累，作业的地去做，然后使自己累得满头的大汗。 Sehingga dia bekerja siang dan malam dan tidak berhenti, membuat dirinya lelah dan berkeringat. 哥哥们他们已经做好了房屋，然后他们就已经搬去了新的房屋里了。 Di mana kedua abangnya sudah selesai menyelesaikan rumahnya dan sudah pindah ke rumah barunya. 这个老三还不辞辛苦的地做他的房屋，他砌墙、喷刷。 Di mana babi yang ketiga, dia bekerja keras untuk membangun tembok dan mengecatnya. 这样整整的过了3个月的时间。 Demikianlah keadaan ini berlangsung selama 3 bulan. 最后这个老三他的房屋已经完成了。 Akhirnya rumah babi yang kecil ini sudah selesai dibangun. 哇，他自己很高兴，因为他所建立的房屋比他2个哥哥的房屋哇更扎实、更稳定、更漂亮。 Di mana dia sangat gembira ya, karena rumahnya jauh lebih indah dan kokoh dan rumahnya daripada kedua rumah abangnya. 不过谁知道，亲爱的弟兄姐妹，有一天就有一只大野狼来到。 Namun tidak disangka siapa tahu suatu hari datanglah seekor serigala liar yang besar. 这个老大就看到这个大野狼，就躲进在自己的稻草屋里面。 Di mana babi yang pertama itu dia melihat serigala datang, ketakutan dan bersembunyi di dalam rumah jeraminya. 然后这个大野狼就轻轻的一驱，整个的稻草屋就倒了。 Sehingga serigala itu hanya meniup dengan pelan aja, rumah jeraminya langsung roboh. 最后，老大只能够赶紧的跑到老二的家里去躲避。 Kemudian sang abang itu ketakutan, cepat-cepat dia lari ke adiknya yang kedua. 没想到这个大野狼他也去上门，然后用力的把大门撞去，使整个这个老二的木头屋也是被撞倒了。 Siapa sangka serigala itu mengejarnya sampai ke sana dengan kuat mendorong dan mendobrak rumah babi yang kedua sehingga rumah kayu yang kedua itu juga roboh. 没办法了，这2兄弟他们只好的拼命的跑到这个老三的家里。 Kemudian tidak ada terpaksa kedua bersaudara ini mereka berlari ke rumah adiknya yang ketiga. 然后气喘喘的躲进这个老三的家里。 Dengan terenggah-enggah masuk ke dalam rumah sang adik. 而老三看到大野狼已经追上门，连忙的把窗口全部都关紧紧。 Di mana sang adik melihat serigala itu datang, segera mengunci pintu dan jendelanya. 然后对于他2个的哥哥们说：“哎，你们不要怕，放心，大野狼是进不来的。” Dan dia berkata kepada kedua abangnya itu yang ketakut gemetaran, jangan takut, jangan khawatir, serigala itu tidak mungkin bisa masuk ke rumahku ini. 这只大野狼他也不知道要怎样进去，因为整个房屋它怎样去动，怎样去用力的推，用力的撞，也不能够倒下去，使头房子一点的没有动摇。 Di mana serigala itu dengan sekuat tenaga mendobrak rumah itu, tetapi rumah tersebut juga tidak akan goyang. 而结果这个大野狼就累得满头大汗了，然后大声的对这个3只小猪说：“小猪啊，赶快把门打开。” Sehingga serigala itu kecapekan dan berkeringat dan dia berkata dengan keras kepada babi kecil ini, babi kecil, cepat buka pintu. 不然我就从这个烟囱爬进去，一样的能够把你们吃掉。 Kalau tidak, saya akan naik ke cerobong asap kalian dan semua akan kumakan. 而这个老三他听到了这个大野狼所讲的这句话，他就和2个哥哥们一起在这个烟囱下烧了一大锅的开水。
Ketika mendengar perkataan serigala itu, sang adik segera bersama kedua abangnya merebus sepanci air di bawah cerobong asap itu. 大野狼也果真的从这个烟囱里爬进去这个木头屋里面，然后小猪哇，它的反应很快，它就赶紧的把这个在烧滚的这个大锅盖子把它打开起来。 Ternyata serigala itu benar-benar masuk ke rumah itu melalui cerobong asap. Anak babi kecil itu bereaksi dengan cepat. Dia segera membuka tutup panci yang mendidih itu. 然后这个大野狼就从这上面跳进去，然后掉进在这个大锅里，烫死了。 Akhirnya serigala itu jatuh ke dalam panci besar dan dimasak sampai mati. 那亲爱的弟兄姐妹，这个童话故事与我们今早我们要思想的经文是有同样的一个含义。 Yaitu saudara-saudara sekalian, cerita dongeng ini memiliki makna yang sama dengan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. 就是在刚才我们所读的这段经文，就是马太福音7章24节至27节，就是耶稣列出了两种的情况的对比。 Di mana dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca, yaitu di Matius pasal 7, 就是有两种人。 Yesus menguraikan dan membandingkan dua macam kondisi, yaitu ada dua macam orang. 有两种人，有两种的根基，也有两种的结果。 Ada dua macam orang, ada dua macam dasar, dan ada dua macam hasil yang berbeda. 而第一种的情况就是有一个聪明人，他就把房子盖在这个磐石上。 Yaitu orang yang pertama, yaitu seorang yang bijaksana, mendirikan rumahnya di atas batu. 而一到了暴风雨，他整个房子总部倒塌。 Setelah menemukan badai hujan lebat, rumah itu tidak rubuh. 因为他的根基是立在这个磐石上。 Sebab dasarnya didirikan di atas batu. 而第二种的情况就是有一个无知的人就把房子盖在这个沙土上。 Dan kondisi yang kedua, di mana seorang yang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. 他遇到了暴风雨，而整个房子倒塌了，而倒塌得很厉害。 Setelah menemukan badai hujan yang lebat, rubuhlah rumah itu, habislah kerusakannya. 那亲爱的弟兄姐妹，为何耶稣讲这个比喻呢？ Saudara-saudari sekalian, mengapa Yesus menceritakan perumpamaan ini? 这些耶稣讲这个比喻是要为着那些未信主的人而讲的呢？ Apakah perumpamaan ini diucapkan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan? 或者针对我们这些我们已经信主耶稣基督的人，我们成为跟随他的人，而我们是他的门徒的人呢？ Ataukah bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus atau orang yang mengikutinya dan menjadi muridnya? 亲爱的弟兄姐妹，在这24节经文的开始是以所以 on therefore。 Pada ayat yang 24 diawali dengan kata sebab itu. 那在我们的印尼文的圣经就没有把它翻译出来，但是在这个原文，中文版，你们就可以看到有这个所以这词。 Di mana dalam Alkitab Indonesia tidak menerjemahkannya, tetapi di dalam kitab berbahasa Mandarin yang bahasa aslinya ada. 那所以这连接词是向我们表示，就是这一段经文，就是这一段比喻与上文的21节、22节、23节是有彼此相关的。 Di mana menggunakan kata penghubung sebab itu menyatakan kepada kita bahwa adanya hubungan keterkaitan antara perumpamaan ini dengan ayat yang sebelumnya. 那同时，在这段经文，就是在这个比喻当中，24节、27节是耶稣登山宝训整个系列讲到的一个整个结论。 Di saat bersama bagian nas Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 merupakan kesimpulan khotbah Yesus di atas bukit, yaitu terdapat dalam pasal 5 sampai 7. 呀，就是第5章、第6章、第7章的整个完整的结论。 Yaitu terdapat di dalam pasal 5, 6 dan 7. 那亲爱的弟兄姐妹，首先我要请大家来先看21节、23节。 Sebelumnya mari kita melihat ayat yang 21 dan 23. 21节，不是每一个称呼我主啊、主啊的人都进天国，唯有遵行我天父旨意的人才能进去。
22节，在那日必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”23节，我要向他们宣告：我从来不认识你们，你们这些作恶的人，给我走开。 Pada ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? 23 mengatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyaklah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. 23节，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，给我走开。 Ayat 23 mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu, enyaklah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. 不认识你们，那亲爱的弟兄姐妹，所谓的你们是指谁呢？ Tidak kenal engkau, kamu, siapakah yang dimaksud itu? 按照经文来看，21节、22节， Menurut kitab suci ayat 21, 22, 你们是指那些在口里称呼主啊主啊，甚至在侍奉当中的人。 kamu menunjukkan kepada orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan, bahkan orang yang melayani Tuhan. 就是他们为主耶稣基督的名字预言，为主耶稣基督的名字，他们赶鬼；为主耶稣基督的名字，他们行许多异能、异病。 Yaitu orang yang bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan banyak mujizat, menyembuhkan demi nama Tuhan. 而这些的侍奉是很了不起的一种侍奉，是令人骄傲的，是令人羡慕的侍奉。 Melainkan hal ini merupakan suatu pelayanan yang luar biasa, yang sangat dikagumi dan sangat dihargai oleh setiap orang. 不过，在这个23节，耶稣却很严格的对他们说：“你们不认识你们这些作恶的人，给我走开。” Tetapi pada ayat 23, Yesus dengan tegasnya berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku. 那，亲爱的弟兄姐妹，我们从这段经文当中，我们就会看到，神最在乎的，其实不是我们说什么，我们做了什么，或者我们表现了什么。 Pada bagian nas ini merupakan menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya apa yang menjadi perhatian Tuhan bukanlah apa yang kita katakan. 不是我们所做的什么，或者我们表现了什么。 Bukan apa yang kita katakan dan juga bukan apa yang kita perbuat. 而是我们的心。 Tetapi yang paling diperhatikan Tuhan adalah kesungguhan hati kita. 神在乎的是我们的心。 Yang Tuhan perhatikan adalah kesungguhan hati kita. 在21节告诉我们说，唯有遵行天父旨意的人，才能进去天国。 Pada ayat ke-21, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. 所以，亲爱的弟兄姐妹，我们的心是否愿意遵行神的旨意吗？我们的心是否愿意顺服神呢？ Saudara-saudari sekalian, apakah hati kita siap taat dan melakukan kehendak Tuhan? Apakah kita bersedia berbicara, bertindak dan melayani menurut kehendak Tuhan? 那我们是否愿意遵照神的真理，遵照神的话语来说话、来行事、来服侍？唯有遵行耶和华神旨意的人，我们才能进天国。 Apakah kita bersedia untuk berbicara, bertindak dan melayani menurut kebenaran Alkitab dan kehendak Tuhan? Yesus berkata, hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. 唯有遵行神的旨意，才能进天国。 Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. 因此，亲爱的弟兄姐妹，在这个24节至27节，在这个登山宝训系列的信息的结论当中，耶稣就挑战了当时的门徒们。
Karena itu, pada ayat yang ke-24 sampai 27, kesimpulan akhir khotbah di bukit, Yesus menantang pada murid dan para pendengar saat itu. 他挑战了当时的听众，也是今天也挑战了我们每一位在座的弟兄姐妹们。 Di mana Yesus menentang para pendengar saat itu dan juga setiap kita yang hadir pada saat ini. 就是我们要做出一个明智的智慧，我们是否要当一个聪明人，或者我们要当一个无知的人呢？ Yaitu untuk mengambil suatu tindakan, kita mau jadi orang yang bijaksana atau orang yang bodoh. 亲爱的弟兄姐妹，让我们看经文24节，凡听了我这话又去做的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上。 Pasal 24 mengatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 凡听了我这话又去做，好比一个聪明人把房子盖在磐石上。 Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 意思说，凡留心、积极的听从耶稣在登山宝训的系列的全部的教导，并立刻去做、立刻去行。 Artinya, setiap orang yang memperhatikan dan secara aktif mendengarkan seluruh pengajaran Yesus dalam khotbah di atas bukit dan segera pergi melakukannya. 那么这等人就好比一个聪明人，好比一个聪明人是一个明智、一个懂事，能够把房子盖在这个磐石上。 Maka orang ini disamakan dengan orang yang bijaksana, yaitu bijaksana berakal sehat, cerdik, yang mendirikan rumahnya di atas batu. 亲爱的弟兄姐妹，我们都知道，磐石是一个最可靠、最坚固的、最扎实的一个基础。 Saudara-saudari sekalian, batu adalah dasar atau fondasi alam yang paling bisa diandalkan, yang paling kuat dan teguh. 而在路加福音记载这位聪明人，他深深的挖掘，把他的根基建立在这个磐石上。 Bahkan di Injil Lukas mencatat bahwa orang tersebut menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. 我相信这位聪明人，他就会为了要打好这个坚固的根基，要建造一个牢固的一个房屋，他一定付出昂贵的代价。 Saya percaya bahwa untuk membangun dasar fondasi yang kokoh dan membangun rumah yang kuat, orang tersebut pasti membayar harga yang mahal, menghabiskan seluruh kekuatan, waktu, dan tenaga. 他花尽了所有的精神、所有的时间、所有的肥力，以至于当风驱雨打冲击那房子，整个房子就倒塌了。不倒塌。 Dia menghabiskan seluruh kekuatannya, waktu dan tenaga sehingga ketika turunlah hujan, datanglah banjir dan angin melanda rumah tersebut, rumah itu tidak rubuh, tidak dapat digoyangkan. 整个房子总不倒塌，屹立不摇，因为根基立在这个磐石上。 Di mana rumah itu tidak goyang dan rumah itu didirikan di atas batu yang kokoh. 那亲爱的弟兄姐妹，让我们来看26节，就是一个无知的人，凡听了我这话而不去做，好比一个无知的人把房子盖在沙土上。 Pada pasal 26 mengatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 就是凡了听了神的话，听了我这话而不去做，好比一个无知的人把房子盖在沙土上。 Yaitu orang yang tidak mendengar perkataanku itu, setiap orang yang tidak mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 亲爱的弟兄姐妹，一个聪明人和一个无知人之间的差别是只差于一个字罢了。 Saudara-saudari sekalian, perbedaan antara orang yang bijaksana dan orang yang bodoh hanya kurang satu kata aja. 就是不。 Tidak. 一个聪明人，他们听神的话了，然后他去行。 Orang yang bijaksana setelah mendengar firman Tuhan, ia akan melakukannya. 一个无知的人，他们听了耶稣所有的教导而不去做，不去行。
orang yang bodoh setelah mendengar firman Tuhan, perkataan Yesus, dia tidak melaksanakannya. 圣经告诉我们，他好比一个无知、愚蠢、笨蛋、内心无知、不知道对、不知道错的人。 Di dalam Alkitab mengatakan mereka yang mendengar seru pengajaran Yesus yang tidak melakukan itu dan tidak menurutinya sama dengan orang yang tidak berpengetahuan, orang yang bodoh. 就是他也不懂哪一个是优先的需要，而没心肝，以至于的把房子盖在这个沙土上。 Dan tidak tahu membedakan yang benar dan yang salah, dan tidak prioritaskan kebutuhannya, kecerobohannya, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 以至于当风吹雨打、水冲撞击了这个房子，整个房子就倒塌了，甚至倒塌得很厉害。 Kemudian saat turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan robohlah dan hebatlah kerusakannya. 那亲爱的弟兄姐妹，在这个巴勒斯坦的整个地区，要建造房屋之前，人都必须要先做一个工作，就是要理解地土的整个性质。 Saudara-saudari sekalian, di Palestina, orang yang akan membangun rumah harus terlebih dahulu memiliki perhitungan yang matang, yang baik tentang kondisi tanahnya. 因为在旱季的时候，整个地方会看起来哇，真的很舒适，真的很坚固，很好来建造一个房子。 Karena pada masa musim kemarau, tempat-tempat itu tampaknya bagus dan cocok untuk mendirikan rumah. 而谁知道，在这个雨季临到的时候，这个地方就变成了洪水泛滥之地，以至于整个房子很容易倒塌下去。 Namun pada saat musim hujan tiba, tempat ini berubah menjadi aliran air yang deras dan banjir, sehingga rumah yang dirikan mudah roboh. 因为事实上，这个地方是建造在这个沙土上。 Pada umumnya tempat-tempat itu dibangun di atas tanah yang berpasir. 不过，一个聪明的人，他就会对于这些地土做一个理解，做一个充分的一个了解。 Tetapi bagi orang bijaksana telah memahami sepenuhnya, ia akan bekerja keras untuk menggali lapisan tanah yang cukup dalam. 他会努力，他会很努力的挖掘整个地土，以至于把根基建在这个磐石上。 Dan dengan keras dia menggali lapisan tanah itu sampai pada lapisan tanah yang kuat dan berbatu. Lalu mendirikan fondasi di atasnya. 亲爱的弟兄姐妹，那么若是这样，为什么会有人还要在这个无法承受风浪的沙土上建造他们的房屋呢？ Saudara-saudara sekalian, dengan keadaan gini, jikalau begitu, mengapa ada orang yang mau membangun rumahnya di atas pasir yang tidak tahan terhadap angin dan gelombang? 有几个原因，第一，可能缺乏知识，就是知识肤浅。 Ada beberapa sebab. Mungkin pertama pengetahuan yang dangkal, 短视、 berpikiran pendek, 固执、 keras kepala, 不愿劳苦、不肯付出代价， tidak mau bekerja keras, tidak mau membayar harga yang mahal, 和等等。 dan sebagainya. 那亲爱的弟兄姐妹，那么我们回到我们自己，在我们的信仰的整个旅途当中，我们是属于哪一种人呢？ Saudara-saudari sekalian, kembali kepada kita di dalam menempuh perjalanan rohani ini, kita termasuk orang seperti yang mana? 我们是否一个聪明人呢？或者我们是一个无知的人呢？ Apakah kita seorang yang bijaksana atau orang yang bodoh? 我们是否是一个聪明人，把房子盖在这个磐石上呢？ Apakah kita adalah orang yang bijaksana yang membangun rumah di atas batu? 就是我们积极的、履心的听神的话语，然后我们立刻的遵行神的话语。 Di mana kita bersikaplah aktif dan mendengar firman Tuhan dengan cermat dan segera melakukan firman Tuhan? 或者我们是一个无知的人，我们把我们的房子建在这个沙土上。 Ataukah kita adalah orang yang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir? 就是我们听了神的话，然后我们不要去做，我们不要去劳苦，不要去付出代价。 Setelah mendengar firman Tuhan, kita tidak melakukannya, tidak mau bekerja keras dan membayar dengan mahal. 亲爱的弟兄姐妹，一般上人们就是我们每一个人类对于神的话语有3种的反应。
Saudara-saudari sekalian, pada umumnya manusia mempunyai 3 hal terhadap respon terhadap firman Tuhan. 第一种的反应就是他听了神的话，他不相信，他不肯相信，他拒绝。 Yang pertama adalah setelah mendengar firman Tuhan, mereka menolak dan tidak mau percaya. 而第一种的反应就是他听了神的话，但是我不要去做，我不要去行。 Yang pertama yaitu setelah mendengar firman Tuhan, tidak mau melakukannya dan tidak mau percaya. 而第三种就是我听了神的话，然后我要去行，我要去做，我要真正的实时的把神的话实践在我的生活中。 Yang ketiga, setelah mendengar firman Tuhan, dia menerapkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. 亲爱的弟兄姐妹，你和我们是属于哪一种人呢？我们对神的话，我们的保持怎样的态度呢？ Saudara-saudari sekalian, Anda dan saya termasuk bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan? 我们是属于第一种的人呢？第一种的反应呢？或者第二种，或者第三种的反应呢？ Apakah kita seperti yang orang yang respon yang pertama atau kedua atau yang ketiga? 亲爱的弟兄姐妹，当我们的生命面对这个生命的风暴、考验、试炼及诱惑临到的时候， Saudara-saudari sekalian, saat menghadapi badai, ujian, pencobaan dan godaan dalam hidup ini, 我们的信心是否还能就是总不倒塌、屹立不摇呢？或者我们的信心完全倒塌了？ apakah iman kita selalu berdiri teguh dan tidak tergoyangkan, atau iman kita rubuh? 我们倒塌了，整个信心倒塌的，或者我们倒塌的甚至很厉害。所以，亲爱的弟兄姐妹，一直以来我们是在我们的信仰旅途当中，我们是盖怎样的房子呢？ Bahkan rubuh sampai begitu hebat kerusakannya. Saya ingin bertanya, rumah seperti apakah yang hendak kamu bangun selama ini? 你一向来，我们每一个人，我们一向来是造怎样的房子呢？ Saya, Anda, rumah seperti apakah yang hendak kalian bangun selama ini? 在马太福音第4章第4节，耶稣说过：“人活着不是单靠食物，而是靠上帝口里所出的一句话。” Yesus berkata di dalam Matius pasal 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. 彼得前书第2章第6节、7节，因为经上说：“看哪，我把一块石头放在西安，一块门前选，珍贵的反角石，信靠他的人必不蒙羞。所以这石头在你们信的人是珍贵的。” 1 Petrus pasal 2 ayat 6 sampai 7 mengatakan, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ya mahal. 保罗在以弗所书第2章第20节告诉我们说：“而基督耶稣自己为反角石。” Di Efesus pasal 2 ayat 20 mengatakan, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. 在哥林多前书10章4节，那磐石就是基督。 Di 1 Korintus pasal 10 ayat 4, ada batu karang itu ialah Kristus. 在以赛亚书26章4节，你们当依靠耶和华直到永远，因为耶和华是永久的磐石。 Di Yesaya pasal 26 ayat 4 mengatakan, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan adalah gunung batu yang kekal. 所以，亲爱的弟兄姐妹，耶稣基督是我们永久的一个磐石，是一个坚固的磐石。 Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus adalah gunung batu yang kekal, batu karang yang teguh. 是我们整个信仰、我们整个生命的一个根基的一个磐石。 Adalah dasar fondasi dari iman kita dan dasar fondasi dari seluruh kehidupan kita. 而我们基督徒，我们每一个人，我们必须要全人建立在这个永恒的磐石上。 Oleh karena itu, seluruh keberadaan kita harus dibangun di atas dasar batu karang yang teguh. 我们要把我们的信仰、整个生命建造在这个那屹立不摇的坚固磐石，就是耶稣基督。
yaitu seluruh iman kita harus dibangun di atas Yesus Kristus. 那唯有我们把我们的整个生命建立在这个耶稣的根基上，在耶稣的磐石上和他一切的话语上，我们的生命就是你我的生命，我们就会站立得稳，不会跌倒。Di mana kita dibangun di atas Yesus Kristus, batu karang yang teguh yang tak tergoyangkan. 以至于诗篇125篇告诉我们说，依靠耶和华的人好像锡安山，总不动摇，永远屹立。Mazmur 125 ayat 1 mengatakan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. 依靠耶和华的人好像锡安山，总不动摇，永远屹立。 Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. 所以，亲爱的弟兄姐妹，让我们看另一个的图画，就是大家都熟悉这个人吗？ Saudara-saudara sekalian, mari kita melihat gambar yang tertera. 我相信大家都很熟悉，都知道他的整个整个生命的故事。 Apakah kalian mengenal dia? Saya percaya kalian tahu ceritanya. 就是约伯， Yaitu Ayub. 他遇到了试探， Ayub mengalami pencobaan, 大风大浪的冲击。 serangan gelombang badai di kehidupannya. 但是有一件事情我们可以向他学习的，就是 Tetapi ada satu hal yang bisa kita pelajarin dari dia. 这个就是他把他的信仰根基不建立在他的妻子的话语上， Di mana Ayub membangun imannya 对的， tidak di atas perkataan istrinya. 就是他的妻子对他说：“你丢弃神，你死了吧。” Istrinya mengatakan, kutukilah Allahmu dan matilah. 他也不把他的整个信仰根基建立在他的朋友、3个朋友的话语上。 Di mana dia juga tidak membangun dirinya di atas perkataan ketiga temannya itu. 他的朋友说：“你是有罪的，你是现在正在承受神的刑罚。” Temannya menyatakan atas kedosaan Ayub dan hukuman Tuhan kepadanya. 但是他把他的整个信仰的根基建立在神的话语上。 Tetapi Ayub membangun dirinya di atas perkataan firman Tuhan. 他相信神是信实的，神是公义的，神是掌权的。 Dia percaya bahwa Allah itu setia, Allah itu adil dan Allah itu berdaulat. 就算经历了生命极深的痛苦，承受了很大的苦难，但是我相信神是信实的，必不叫我的试探过于我能受的。 Sekalipun mengalami penderitaan yang sangat berat dan menanggung kesusahan yang sangat besar, dia tetap percaya bahwa Allah itu setia, segala pencobaan tidak akan melampaui kekuatannya. 以至于在这个困难当中，他真正的经历神，他并说出了一句非常宝贵的话，你我都知道，就是从前风闻有你，现在亲眼看见你。 Sehingga di tengah kesulitan Ayub benar-benar mengalami Tuhan dan mengucapkan sebuah perkataan yang sangat berharga, yaitu hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. 亲爱的弟兄姐妹，我们活在这个世界当中，人生在世不是一帆风顺的。 Saudara-saudari sekalian, kehidupan di dunia ini tidak selalu berjalan dengan lancar dan mulus. 2021年，我们已经走过了1个月多， di mana kita sudah berjalan lebih dari sebulan di tahun 2021 ini. 眼前可能会多艰难， Di hadapan kita mungkin banyak kesulitan 可能会影响我们的整个步伐缓慢。 yang bisa menghambat langkah-langkah kita. 无论你是一个聪明人，或者是一个无知的人， Baiknya kita adalah orang yang bijaksana atau orang yang bodoh, 我们同样的都会遭受暴风雨， kita sama-sama bisa menghadapi badai kehidupan. 我们同样的会遭受生活中的逆境和挑战。 Kita sama-sama bisa menghadapi kesusahan hidup. 但是关键在于根基。 Namun kunci terletak pada dasar fondasi yang kita bangun, 在这个根基，就是我们所立的根基。 yaitu fondasi yang kita bangun. 但是，亲爱的弟兄姐妹，但愿神帮助我们，赐给我们聪明智慧，以至于我们每一个爱他的人，神所爱的人，
我们每一个基督徒，神所爱的人，我们能够把我们的信仰，我们把我们的生命的根基建立在耶稣的这个磐石上。Kiranya Tuhan menolong kita, memberikan kita hikmat sehingga kita setiap orang Kristen, umat yang dikasihi Tuhan, senantiasa mendirikan iman kepercayaan kita dan kehidupan kita di atas Yesus batu karang yang kekal. 我们的整个生命能够扎实在神的话语中。 Kehidupan kita berakal di dalam firman Tuhan. 我们喜欢神的话语， Kita menyukai firman Tuhan. 我们听从了神的话语， Kita mendengar firman 我们 Tuhan. 遵行了神的话语。 Dan kita melakukan setiap kehendak Tuhan. 虽然面对风吹雨淋、水冲，我们整个生命总不倒塌。 Meskipun menghadapi tiupan angin, turunnya hujan, atau datangnya banjir yang melanda, kehidupan 我们的信心会坚稳，用力的承受，屹立不摇。 kehidupan kita tidak akan rubuh dan iman kita berdiri teguh, kuat dan tidak akan tergoyahkan. 因为耶稣是我们的永恒的这个磐石。 Karena Tuhan adalah batu sandungan, batu yang kokoh. 亲爱的弟兄姐妹，让我们读最后的一节经文，让我们一起读箴言10节25节。 Saudara-saudari sekalian, terakhir kita sama-sama membaca dalam Amsal 10 pasal 25. 箴言10章25节， Amsal 10 ayat 25. 中文的可以跟我一起读，印尼文的可以跟选评姐妹一起念。暴风一过，恶人归于无有，义人的根基却是永久。 Amsal 10 ayat 25. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alasan yang abadi. Amin.